A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi para jemaah, para penonton sekalian, khususnya jemaah Masjid Qasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi secara online untuk kita teruskan pengajian kita pada bulan Ramadan Mubarak yang penuh barakah ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan, keselamatan, dijauhkan daripada penyakit-penyakit berjangkit, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan kita teruskan pengajian kita berkenaan indahnya bersama Rasulullah SAW di syurga. Dan sempena dengan bulan Ramadan, kita ambil tajuk-tajuk yang menarik, ada kaitannya dengan Ramadan dan Rasulullah SAW. Ataupun tajuk kita pada kali ini, Ramadan bersama Nabi SAW. Bayangkanlah para penonton sekalian, kalaulah Nabi ada bersama dengan kita sekarang ni, agak-agak macam mana kehidupan Nabi, macam mana makan Nabi, macam mana kan? Kita tahu Rasulullah makannya di Madinah ketika dulu tu susah sih. Kita hanya ingat kalau buka puasa ni, kita ingat Rasulullah kalau buka puasa mula-mula makan kurma. Jadi kita pun ikutlah sunnah makan kurma. Tapi pernah tak kita tanya, lepas Nabi makan kurma, Nabi makan apa? Kita kalau time buka mula-mula kurma, kemudian kurma, kemudian nasi biryani, mungkin habis semua, martabak, cendol, bandung, teh tarik. Tak pernah tak kita tanya, Rasulullah dapat makan kurma, makan apa? Kalau kita tengok, Masya Allah, Rasulullah SAW hidup susah. Kadang buka itulah kurma, kadang-kadang sahur pun kurma juga dengan air putih. Jadi kita insyaAllah pada bulan Ramadan ini kita insyaAllah kita akan bincangkan indahnya bersama Rasulullah di syurga, dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah dengan Ramadan. Jadi para jemaah, kita sebagai mengambil berkat daripada kuliah ini, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ni orang-orang yang dapat mencontohi, menauladani sifat Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Rasulullah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini para penonton sekalian, kita bulan Ramadan ni, sebelum saya nak bincang tentang Ramadan dan Rasulullah SAW, ini ada satu soalan timbul. Ini berkenaan, ada orang tanyalah, jemaah tanya berkenaan kalau dah sembahyang witir. Nanti kan kita kalau sembahyang tarawih kalau di rumah contohnya, masjid pun masih lagi ditutup. Jadi sembahyang tarawih di rumah 8 rakaat contohnya lah, 8 rakaat ataupun 20 rakaat sembahyang di rumah. Kemudian kita buat witir 3 rakaat. Baik, lepas buat witir, selalunya kita tidur, rehat lah. Tiba-tiba pukul 4 pagi, pukul 4 lebih kita bangun sahur. Habis kita nak sembahyang lagi. Boleh tak kita nak sembahyang sunat walaupun kita dah sembahyang witir? Ada orang kata kalau dah sembahyang witir dah tak boleh sembahyang lagi. Sebab ada hadis katanya kalau akhir kita rasa memang dah tak nak sembahyang lagi dah, itulah kita bayar sembahyang witir 3 rakaat, kita tidur sampai subuh. Tapi macam mana kalau orang nak sembahyang sunat walaupun dah sembahyang witir? Jawapan ni para jemaah hafizakumullah, kalau sekiranya dah pukul 11 malam, 10 malam lepas tarawih, kita nak sembahyang witir 3 rakaat, lepas tu kita tidur. Baik, kalau kita dah bangun 4 pagi nak sembahyang sunat lagi, boleh. Boleh sembahyang sunat, cuma sembahyang witir tak boleh buat lagi lah. Sembahyang witir tu kita dah tak perlu buat lagi, sebab la witrani, tidak ada witir 2 kali witir dalam satu malam, tak ada. Mana kalau kita dah sembahyang witir dah, memang selalunya kita dah memang tak ada niat nak sembahyang lagi lah, kita dah terus baru kita tidur. Tapi kalau kadang-kadang ada orang ni matanya terkebil-kebil tak boleh tidur kan, tiba-tiba pukul 4 nak tunggu sahur lama pula ni, apa nak buat ni? Sembahyang sunat boleh.
sembahyang tahajud 2 rakaat 2 rakaat, tapi witir dah tak perlu buat lagi pasal kita dah buat tadi sebelum tidur tadi. Jadi ini persoalan berkenaan Abi, macam mana kita dah sembahyang witir boleh sembahyang lagi ke? Memang kalau bagusnya witir ni, kita dah buat witir, kita memang dah macam kuat rasa tak nak sembahyang lagi, itu baru kita buat sembahyang witir. Tapi susah, kita waktu Ramadan memang susah nak agak. Kadang-kadang kita rasa habis dah tak bangun lah, kita sembahyang sahur pun sembahyang sahur, kita bersahur pun kita dah mungkin tak sembahyang lagi, tapi kadang-kadang nak sembahyang lagi. Ada orang cadangkan janganlah sembahyang witir dulu, lepas tarawih tunggu nanti sahur sembahyang witir pun susah juga. Kadang-kadang sahur pula dah bangun pukul 5 suku. Bayangkan 5 suku, habis dia punya apa ni, imsak ni 5.28. Kalau kabur makan, bila nak witir je. Jadi memang lagi bagus witir tu sebelum tidur pukul 9 malam, pukul 10 malam tu dah habis tarawih, kita sembahyang witir. Sebab kita pun tak boleh agak, sahur pun susah. Ini berkenaan sembahyang witir, bolehkah sembahyang lagi kalau sekiranya bangun malam. Baik, insyaAllah pada kali ini kita bincang berkenaan Rasulullah SAW dengan makanan dan adab baginda dengan makanan ni sempena dengan bulan Ramadan. Pasal apa pula kita nak masuk tajuk ni? Sebab bulan Ramadan ni sebenarnya bulan berpuasa, tapi time buka puasa tu lah, ya Allah, biasalah orang tengah lapar pukul 6 petang, nampak ini pun nak, nampak bandung nak, nampak teh tarik nak, nampak cendol nak, semua dia nak, nampak martabak nak, karipap nak, epok-epok nak, semua. Tapi time makan tu, time buka puasa dia, dah ini dah kenyang, dah terbiar lepas. Kadang-kadang komplain pula, ini tak sedap lah, ini tak bagus lah, kurang ini lah, ini buatan tak betul lah, ini made in mana pula ni, ini kedai jual tak betul. Sekarang kita lihat bagaimana adab Rasulullah SAW dengan makanan. Saya ambil daripada buku ni, Indah Bersama Rasulullah SAW di Syurga, muka surat 94. Ini kita lihat bandingkan kita yang nak buka puasa dengan adab Rasulullah dengan makanan. Muka surat 94 adalah sikap Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jika sekiranya baginda suka makanan tersebut, akan dimakannya. Jika tidak, tidak dimakannya dan tidak dicelanya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Artinya tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela makanan. Jika sekiranya baginda menyukai makanan tersebut, akan dimakannya. Jika tidak, maka tidak dimakan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sini para jemaah rahimakumullah, hadis riwayat riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan baginda ni adab dengan makanan. Kalau Nabi nak makan, Nabi makan. Kalau Nabi rasa tak makan, Nabi tak makan. Jadi ini cara baginda alaihi salatu wasallam tanpa mencela makanan tersebut. Sekarang kalau kita lihat, sebab kita ni di Singapura lah terutama, kita dah biasa dengan makanan, Masya Allah. Sebab itu kita ni bimbang juga. Penyakit pun dah macam-macam, kencing manis, darah tinggi, macam-macam darah ada lah. Ini sakit jantung, sakit macam-macam penyakit, ya Allah. Banyak sebab utamanya pasal makanan. Dan terlalu mewah makanan kita ni. Sedangkan kalau kita lihat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang tinggal di belakang rumah Nabi. Siapa dia sahabat-sahabat yang tinggal di belakang rumah Nabi? Iaitu golongan Ahlus Suffah. Ini golongan yang ada puluhan juga lah orang-orang yang tinggal di belakang rumah Nabi. Mereka tak ada makan, mereka tak ada tempat tinggal, mereka tak ada apa pun. Mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tak ada bawa apa-apa pun. Ya Allah, mereka berkorban lillahi ta'ala. Habis tinggal tak ada tempat, tak ada makan. Jadi tinggal ni di belakang rumah Nabi SAW. Kalau ada makan, makan, tak ada makan. Jadi Rasulullah SAW, kalau orang kasih korma, kasih makanan, Nabi akan bagi-bagi semua. Pasal mereka sedih susah. Jadi Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Tapi kita itulah makanan. Pasal makanan kita dah terlalu banyak, agak-agak kita boleh buat perbandingan lagi. Allah,
mak ini datang daripada ini gelang ni sedap ni, yang datang daripada Arab Street ni tak sedap, yang kata Arab Street sedap, gelang. Kita boleh perbandingan pasal apa? Dah mewah makanan. Jadi saya pun pernah tengok satu rancangan baru, rancangan televisyen di televisyen Suria Warna Radio kan. Ini baru-baru ni adalah orang-orang kita juga pergi dekat Filipina, tengok orang-orang susah di sana, di mana rumah banyak orang susah di sana, dan sehingga kan dia punya makanan dia apa? Makanan ni bukan macam kita, wah pergi kedai mamak, pergi gelang, pergi Hegrod, macam-macam tempat ada. Hawker center. Sana dia punya miskin pasal apa? Dia punya makanan apa? Pungut sampah sarap punya makanan. Jadi orang ni lah dia punya dokumentari. Orang lain kita juga bila tengok, ya Allah, dia punya bau pun dah tak boleh tahan. Tapi budak ni terpaksa. Yang lepas tu dia ambil daripada ada sate. Sate dipungut daripada tempat sampah sarap, dah bau busuk, dah macam dah nak basi. Lagi mak dia tu yang dah miskin, dia boleh buat goreng, dia makan, dia boleh jualan lagi daripada sampah sarap ni. Dan mereka tak pernah mencela makanan. Dan sebab tu kita tengok orang-orang miskin ni, orang-orang yang susah, mereka ada mana yang mencela makanan. Mereka apa yang ada mereka makan saja. Sebab tu sekarang kita boleh faham bagaimana kehidupan susah ni zaman Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah mencela makanan. Apa yang ada dimakan, tak ada, Nabi tak makan. Jadi baginda amat, saya baca di sini, baginda amat membesarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala walau sedikit, tidak menghina makanan dan memujinya. Baginda tidak menyebut dalam apa-apa majlis perbandingan antara satu-satu makanan atau minuman seperti yang dilakukan pada hari ini, yang mana manusia suka membandingkan sesuatu makanan dan menjadi perbualan harian dalam majlis-majlis hari ini. Ialah pasal kita ni dah banyak sangat makanan macam-macam. Zaman Rasulullah mana ada teh tarik, mana ada bandung, mana ada cendol, mana ada martabak, mana ada berani, mana ada nasi lemak, bubur kacang. Ya Allah, kita ni beratus makanan depan mata. Sebab tu kita boleh buat perbandingan. Ini sedap, ini tak sedap. Ini sama pasal ni. Ini mana punya gelang. Sebab banyak sangat makanan. Rasulullah ketika zaman baginda susah makanan pasal apa? Sekatan ekonomi kan, orang-orang musyrikin buat. Ini jadi mana sekarang Ramadan dan adab makanan. Kita lihat bagaimana Rasulullah dengan makanan dan bagaimana kita pula dengan makanan sampai kadang-kadang membazir. Kita tengok Singapura kan baru-baru ni keluar laporan menunjukkan berapa tan makanan dibuang di Singapura ni, membazir ni, ya Allah. Jadi itulah para jemaah, Ramadan mendidik kita belajar daripada Rasulullah SAW. Kita nak perut kita ni pun biar berehat juga. Ini kadang-kadang rehatnya berapa jam, 14 jam, tapi lepas tu dia punya nak hadam, berdebu dalam perut ni, tak macam-macam masuk. Air lain, tu lain, perut pun penat. Aku baru berehat 14 jam, dah kena kerja lagi balik 14 jam ni. Penat dah perut. Itu yang kadang-kadang perut jadi senak dan sebagainya. Baik, antara adab Nabi, ini antara adab Nabi dengan makanan. Antara adab Nabi yang patut diberi perhatian masyarakat hari ini ialah Nabi tidak berlebih makanan. Tidak berlebih makan. Bersabda Rasulullah SAW, Al-Muslim ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Artinya seorang Muslim makan dengan perut yang satu. Adapun orang tidak beriman makan dengan 7 perut. Apa yang Nabi ingin sampaikan di sini bukan bermakna orang bukan Islam ada perut yang banyak. Tidak begitu. Tetapi ialah cara orang Islam sepatutnya makan dengan tidak berlebihan dan tidak membazir. Tidak seperti orang yang tidak beriman boleh makan apa saja kerana tiada pantang larang halal dan haram dan tidak terikat dengan dosa melainkan apabila ditimpa sakit. Jadi ini pun adab Rasulullah SAW dan mendidik kita umatnya supaya apa tadi, tidak mencela makanan dan yang kedua tidak makan berlebihan. Sebab Rasulullah kata orang Muslim makan perut yang satu dan orang tidak beriman makan 7 perut.
Sebab kita ni ada halal haram ya. Kita tak boleh makan benda-benda yang Nabi sebut. Binatang-binatang yang ada kuku yang tajam, yang ada taring, memang Rasulullah larang makan. Tapi orang-orang yang tidak beriman, dia boleh makan semua. Sebab itu sekarang penyakit yang timbul pada hari ini, COVID, World Health Organization ni, badan kesihatan dunia, dia kata kemungkinan besar walaupun dia tak boleh perfect 100%, tapi kemungkinan besar penyakit yang timbul kerana makan binatang-binatang liar yang kotor ataupun tak bersih dan sebagainya. Kemungkinan besar macam itu, walaupun belum tepat lagi tu, tapi kemungkinan daripada binatang-binatang liar yang dimakan tak bersih. Sebab itu kita orang Islam nak makan ni ada dia punya bersih, nak kena sembelih, kemudian binatang-binatang yang boleh dimakan, ada yang tak boleh makan, kemudian disuruh kita makan pun jangan sampai terlalu kenyang. Tapi orang-orang yang tidak beriman, semua dia boleh telan. Sebab itu ada orang kata, ni ada orang lah cerita dia pergi satu negara, dia pergi zoo satu negara tu dia pergi zoo. Sekali ada orang ni, orang yang tidak beriman lah, dia tanya, zoo tu dia tengok binatang yang jenis ganas tu ada satu, saya lupa nama binatang tu, dia lupa nama dia, memang dia kelas serang benda lain ramai. Jadi ada orang visitor daripada zoo tu dan tengok, dia kata, this thing can be eaten or not, benda ni boleh makan ke tidak? Padahal benda ni, makhluk ni, binatang ni ganas, dia serang binatang lain, rupanya pun memang bengis kan. Jadi nak menunjukkan kita orang Islam, kita tengok benda ni, memang Rasulullah pun larang kita makan benda-benda yang ada taring, yang ada kuku tajam semua, pasal dia makan benda-benda yang kita tak tahu apa benda. Tapi orang macam ini, semua dia boleh telan. Kalau sehingga kan dia kata semua dia boleh makan, melainkan semua 4 kaki dia boleh makan, melainkan table, meja sama kerusi itu tak boleh. Pasal apa? Ini pun 4 kaki, tapi binatang tu ada 4 kaki. Mana kalau harimau dia telan, buaya dia telan, habis pun dia telan. Jadi kita orang Islam ni fi mi'an wahid, perut yang satu, sebab kita ada syarat-syarat dia, ada halal haram. Ada orang yang tidak beriman, semua dia boleh makan. Jadi ini antara adab Rasulullah SAW mendidik kita umatnya makan yang terbaik lah. Jangan benda-benda yang kotor dan sebagainya, halal dan thayyiban. Baik, satu lagi para penonton sekalian, ini berkenaan adab. Satu lagi, ini Ramadan bersama Rasulullah SAW, kita lihat tentang derma, sedekah. Bagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada kita tentang derma pada bulan Ramadan, khususnya untuk bulan Ramadan. Saya buka muka surat 493 di sini buku ni, indahnya bersama Rasulullah di syurga. Sebaik sedekah adalah harta yang terbaik ketika sihat, ketika takut miskin, ketika merasa bakhil. Sebaik-baik sedekah tu ialah ketika harta, daripada harta yang terbaik, ketika kita sihat, ketika takut jadi miskin, itu yang terbaik sedekah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqah a'zam ajran? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina. Sehingga panjanglah hadisnya. Artinya, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah sedekah yang terbaik? Baginda menjawab, hendaklah kamu bersedekah ketika kamu sedang sihat, ketika merasa lokik, ketika takut jatuh miskin, ketika mengharapkan jadi kaya. Dan janganlah melewatkan sehingga apabila nyawa dikerongkong nak meninggal dunia, barulah dia nak sedekah untuk si fulan sekian, untuk badan sekian, itu orang tertentu sekian, dan pada pihak ni sekian. Jadi rendah kedudukan, yang makna nilai orang yang sedekah ketika sihat, ketika takut, fakir miskin, ketika kedekut, itulah kita sedekah, itu pahalanya lebih besar, lebih hebat daripada dia nak meninggal. Doktor kata awak ni tak ada harapan lagi, boleh hidup lagi 3 bulan lagi, ketika itu barulah nak sedekah. Jadi Rasulullah beritahu juga nilai orang yang sedekah ketika sihat, ketika takut bakhil, takut miskin. Dia nilai ketika orang nak meninggal dunia pun nak sedekah,
Jadi Rasulullah sabda apa? Kalau sekiranya seseorang itu bersedekah dengan 1 dirham ketika hidupnya dan ketika sihatnya, adalah lebih baik dari bersedekah ketika ingin mati atau selepas mati dengan 100 dirham. Ini Nabi bersabda bahawa sedekah ketika sihat walafiat tu lebih baik dengan 1 dirham itu lebih baik ketika nak meninggal baru nak sedekah 100 dirham. Masya Allah. Bayangkan makna seolah apa? Seolah kalau kita derma $1 ketika sihat walafiat, dan kita nak derma $100 ketika nak meninggal dunia, itu $1 tu lagi baik. Maknanya kalau kita sekarang derma $100 itu lebih baik ketika sihat daripada derma $10,000 ketika nak meninggal dunia. Bayangkan ini supaya apa? Sebab ketika kita nak melawan tu penyakit kedekut, bakhil, takut kepada miskin, nak kaya, ada orang dia kumpul duit, sudahlah sedekah. Nanti dulu saya nak buat investment, nanti duit saya 1 juta saya nak derma. Tunggulah sampai 1 juta. Dapat apa 1 juta? Kata dah nak janji nak derma dah 1 juta. Nanti dulu duit saya dah 2 juta baru saya nak derma. Tunggu lagi 2 juta. Dah 2 juta ni bila nak derma? Tunggu nanti saya 10 juta baru saya nak derma. Lama-lama mati pun tak derma pula. Jadi orang yang mana ketika nak bakhil tu, ketika takut nak jadi miskin, nak kaya sangat, itulah terbaik derma. Begitu je ada hadis Nabi SAW, mathalul ladzi yu'tiqu wa yatasaddaq inda mautihi mithlal ladzi yuhdi idza syara. Ya Allah, ini perumpamaan orang nak derma ketika nak meninggal. Nabi kata apa? Umpama orang yang merdekakan hamba dan bersedekah ketika ingin mati seperti orang yang hadiah makanan ketika kenyang. Dia ibarat macam kita ni makan makanan sedap-sedap, macam-macam makanan, lepas tu tak habis. Apabila tak habis tu, kita kasih orang. Itulah ibarat apabila nak meninggal dunia, dia nak meninggal dunia, barulah dia sibuk nak sedekah sana, sedekah dulu. Waktu sihat walafiat, duit juta-juta, lokit bukan main. Nak meninggal baru nak sedekah. Ibarat Nabi kata seperti makan tak habis, kasih orang. Jadi orang mana suka, awak nak sedekah, kasihlah. Betul-betul nak sedekah benda yang terbaik. Ini makan tak habis, dah lauk tak makan, dah bekas-bekas orang, baru nak kasih orang. Orang tak nak. Itulah ibarat mana rendahnya nilainya sedekah ketika nak meninggal dunia. Jadi sebaik-baik waktu sihat walafiat, ketika takut pada bakhil, miskin, itu kita sedekah. Ya Allah, dia punya melambungnya, dia punya pahalanya luar biasa berbanding ketika nak meninggal dunia. Para penonton, para jemaah sekalian, satu lagi ini berkenaan Ramadan ya. Tapi kalau kita ada duit macam mana? Tak semua orang ada duit nak isi sedekah ya. Jadi kalau sekiranya tak ada wang untuk bersedekah, di sini ditulis muka surah 495, jika anda tiada wang untuk bersedekah, maka banyakkanlah berzikir kepada Allah Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah SAW, kerana kedua ini sama pahalanya seperti bersedekah dengan harta dan wang. Ini khusus untuk mereka yang tiada harta kerana miskin dan susah hidupnya. Ini pun ada hadis lah, makna ada orang-orang Madinah, mereka tak ada harta nak sedekah macam mana. Jadi Rasulullah SAW galakkan mereka berzikir. Antara zikirnya yang Rasulullah ajar tu apa? Lepas sembahyang baca subhanallah, ada dia kata 10 kali ataupun 33 kali. Alhamdulillah baca 33 kali. Seterusnya lah. Zikir banyak sebab dia menggantikan duit untuk bersedekah. Ini tu orang yang susah. Jangan pula orang yang kaya raya pula. Okeylah, saya duit banyak tapi saya zikir sudah. Apasal? Buat apa nak sedekah duit? Duit simpan. Ini zikir ni sama dah macam sedekah. Jadi ini khusus untuk orang yang miskin Jadi sedekahnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, para penonton sekalian, insya-Allah kita akhiri kesimpulannya di sini Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi adab dengan makanan. Janganlah maknanya mencela-cela. Yalah, kita boleh, dan kita Singapura memang susah lah. Macam mana pun kita kena nak buat perbandingan juga sikit-sikit.
Tapi zaman Rasulullah makanan tak ada. Macam mana buat perbandingan? Jadi itulah apa yang ada. Kemudian Rasulullah suruh umatnya makan tu biar jangan sampai melebih-lebih sangat, sampai sakit perut pula. Cukup setakat apa yang perlu, jangan makan benda-benda yang tidak halal dan sebagainya. Kemudian berkenaan sedekah, sebaik-baik sedekah itu ketika sihat dan ketika takut miskin dan ketika nakkan jadi kaya, itulah terbaik sedekah. Baik, kita akhiri kuliah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalau Masjid Kasim sentiasa kita zikir apa? Astaghfirullah Rabbal baraya. Ni kalau semain tarawih sana, kita baca 3 kali kemudian kita tutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.